Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibetul muttakin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabi'il kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zulümna Muhammed. Muhammeden tabbul kulubu ve devaiha ve afiyetil abdani ve şifaiha ve nur amsana ve ziyaha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Elhamdülillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita insyaallah bersama-sama merenung dan membaca tafakkur tadabbur risalah syukur insyaallah. Risalah syukur, risalah di hujung risalah iktisad dan risalah Ramadan ditulis pada bulan Ramadan yang mulia di depan kita insyaallah. Doakan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik Ramadan. Jadi sebelum Ramadan insyaallah kita baca risalah syukur, iktisad dan Ramadan insyaallah, supaya kita lebih menghargai bulan Ramadan yang mulia insyaallah. Jadi risalah syukur di hujung risalah iktisad sebab berkaitan risalah iktisad juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Yani tidak ada satu di alam dan melainkan bertasbih Allah Subhanahu wa taala. Yani maksudnya semua benda tasbih Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la sanajzis syakirin afala yashkurun, dan ayat-ayat seterusnya afala yashkurun bilillahi fa'bud wa kun minasy-syakirin. Jadi ayat-ayat ini diulang-ulang dalam Al-Quran Karim menunjukkan bahawa perkara yang paling dihendaki oleh Al-Khaliqur Rahim daripada hamba-hambanya ialah kesyukuran. Dalam Al-Furqan Al-Hakim, Al-Quran Al-Hakim, Allah SWT menyuruh kepada kesyukuran dengan penuh perhatian. Kan? Banyak ada ayat menyuruh bahawa manusia mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT memberi ancaman juga sebanyak 31 kali bentuk yang sangat keras dan dahsyat dalam surah Ar-Rahman melalui firman Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya, yang memperlihatkan bahawa perbuatan tidak bersyukur adalah seperti mendustai dan mengingkari nikmat. Maksudnya orang kata kita tidak dustakan nikmat-nikmat Allah, kan? Tidak ada nikmat yang kita dustakan. Tetapi maksudnya tidak mensyukuri, maksudnya tidak melihat nikmat itu, mengkufuri nikmat itu adalah ketidaksyukuran, maksudnya mengkufuri nikmat itu. Ayat itu juga ancaman kepada mereka yang tidak menghargai nikmat, sebab di kalangan manusia pun kalau seorang buat satu kebaikan kepada yang lain, paling kurang kata terima kasih, sebab dia melihat benda itu. Benda kecil pun, kan, dalam sekarang WhatsApp pun tulis TK, terima kasih, paling kurang, kan. Jadi nikmat-nikmat yang kita tidak kira Allah SWT kurnia kepada manusia, kalau manusia tidak mensyukuri, tidak menghargai nikmat itu, maksudnya mengkufuri nikmat itu. Tak perlu, yani tak semestinya dia kata saya tak terima nikmat itu nikmat itu bukan daripada Allah. Bahkan maksudnya tak syukur, maksudnya tak nampak, tak sedar. Ya. Jadi yang sebagaimana Al-Quran Al-Hakim tunjukkan kesyukuran sebagai natijah penciptaan. Yani manusia bahkan makhluk dicipta kerana syukur. Kesyukuran itu adalah natijah penciptaan. Dan alam semesta yang merupakan Al-Quran yang besar, alam semesta yang Quran yang besar juga memperlihatkan bahawa natijah penciptaan alam yang terpenting ialah kesyukuran. Yani alam ini dicipta dengan bentuk yang begini adalah kerana
minta daripada makhlukat, khususnya kepada manusia syukur. Kalau tidaklah Allah mencipta alam dalam bentuk ini. Tak mencipta berwarna-warni, tak ada berbeza-beza sangat, kan? Buat basic saja. Tetapi alam yang kita melihat ini mencerminkan dan menunjukkan manifestasi asma ilahiyah berwarna-warni, bermacam-macam, sangat berbeza. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemahiran dan kebesaran keagungannya melalui kita, minta daripada kita juga tasbih, ta'zim, syukur, kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan malaikat-malaikat pun dengan tasbih mereka juga sebagai mereka buat apa? Kesyukuran terhadap nikmat-nikmat itu. Ya. Ini jelaskan. Okey. Ini kerana apa? Jika diperhatikan kepada alam semesta, maka kelihatan bahawa kita akan melihat dalam perbentukan alam semesta setiap perkara boleh melahirkan kesyukuran. Setiap perkara itu dicipta dalam bentuk itu membawa kepada manusia kepada kesyukuran. Kan? Kita melihat dengan mata kita, semua itu ada coraknya, bentuknya yang sangat menakjubkan. Kalau makan pun, makanan rasanya berbeza, packagingnya berbeza, kan? Baunya berbeza. Jadi semua itu kita melihat dicipta dalam bentuk itu kerana apa? Melahirkan kesyukuran. Dan memandang semua itu memandang dan menghadap kepada kesyukuran pada satu tahap, satu aspek. Dan seolah-olah buah paling penting dan utama bagi pohon penciptaan ialah syukur. Malah hasil terbaik dan paling tinggi yang dikeluarkan oleh kilang alam semesta ini ialah kesyukuran, hamd. Jadi semua yang ibadat yang sebenarnya masuk dalam syukur, kesyukuran. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada fi'li, qauli, hali, dalam semua hal bentuk kesyukuran kepada kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini kerana dalam penciptaan alam kita nampak bahawa mawjudat, makhlukat alam dibentuk dalam lingkungan bulatan. Yani termasuk semua di dalam antara sama lain. Lalu di tengah-tengahnya hayat. Ya. Dalam alam ini di kalangan makhlukat di tengah-tengah diletak apa? Hayat, kehidupan diciptakan sebagai titik pusat. Maka semua mawjudat, semua makhlukat memandang kepada kehidupan dan berkhidmat untuk hayat itu dan menghasilkan keperluan-keperluan hayat itu. Dan hayat itu adalah di pusat alam itu, kan, dalam makhlukat. Maksudnya, zat yang mencipta alam semesta telah memilih kehidupan hayat itu daripada alam. Jadi, sebagai intipati yang paling penting di kalangan alam, Allah SWT memilih hayat itu adalah perkara yang sangat penting, dan melalui hayat itulah, kan, kita melihat daripada nama Allah Al-Hayy, yang semua makhluk dapat roh dan kehidupan, melalui itulah jadi qaim. Jadi melalui itu dapat satu makna. Kalau hayat tak masuk, satu kita melihat gunung, kalau tak ada hayat, seperti jenazah. Tapi bukan begitu, kan? Gunung ganang, semua pokok, batu dan semua kita melihat, tak tahu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada hayat, alam jadi macam jenazah. Dan tak ada maknanya. Jadi manusia, kemudian kita lihat juga bahawa Allah menjadikan alam bagi benda-benda hidup. Yani alam zihayat, kita panggil itu. Alam zihayat, ataupun dunia zihayat yang mempunyai kehidupan hayat.
dalam bentuk lingkungan dan hayat mereka juga termasuk antara sama lain, dan kemudian dia Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan manusia pada titik pusatnya. Yani manusia ini di merkezi. Dan bagaikan tujuan-tujuan yang dihendaki daripada benda-benda hidup, yani zihayat daripada yang ada yang hayat itu terhimpun dan bertumpu pada manusia. Allah menghimpunkan seluruh benda hidup di sekeliling manusia. Semua yang mempunyai hayat dia di sekeliling manusia dan menjadikan mereka berkhidmat dan tunduk kepada manusia. Kita melihat matahari, bulan, haiwanat, nabatat, tumbuh-tumbuhan, semua itu membantu kepada manusia. Tunduk kepada manusia. Khas khususnya manusia yang jadi hamba yang betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tali kendali makhluk itu kepada manusia. Jadi makhluk itu jadi sebagai hamba dan taat kepada manusia. Makhluk itu. Dan kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam ini kan untuk manusia berkhidmat. Matahari berkhidmat kepada manusia. Bulan, planet-planet yang menghiaskan alam manusia. Dan semua kita melihat tumbuh-tumbuhan dan haiwanat itu khidmat kepada manusia. Ya, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq Zuljalal, Allah yang Maha Mencipta yang mempunyai sifat jalal, memilih manusia dari kalangan benda hidup dan lalu mengambil dan menentukannya di dalam alam. Yani Allah Subhanahu Wa Taala mengambil dan tentukan manusia dalam alam itu sebagai merkezi manusia itu. Lalu dari di kalangan makhlukat yang mempunyai hayat, makhlukat yang jadi, manusia yang jadi, katakan asyraful makhluk kan, ahsanul makhluk, ahsanul takwim, dan jadikan Allah SWT manusia itu sebagai muhatab kepada dirinya. Ya, jadi di sini bagaimana jadi Allah SWT gerakkan semua alam itu, termasuk manusia. Kemudian kita nampak bahawa alam manusia, bahkan alam haiwan juga, dibentuk seperti lingkungan dalam bulatan, daerah itu, yang kita melihat di atas tu, yang saya letak, ini daerah kata macam ni, alam, hayat, manusia, rezeki dan syukur. Di paling tengah tu kita melihat syukur. Kan? Macam bulatan begini. Jadi, kemudian kita nampak bahawa alam manusia, bahkan alam haiwan dibentuk seperti lingkungan dan rezeki diletak di titik pusat. Allah SWT seolah-olah menjadikan semua bangsa manusia, hatta haiwan, amat mencintai rezeki, lalu menjadikan mereka keseluruhan sebagai hamba dan budak suruhan rezeki. Maka yang menguasai mereka adalah rezeki. Rezeki itu jadikan mereka bergerak. Malah dia telah menjadikan rezeki pula sebagai khazanah yang sangat luas, tak boleh kita kira-kira, dan kaya sehingga menghimpunkan nikmat-nikmat yang tidak terhitung Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat-nikmat yang kita tak boleh kira sebagai rezeki yang bukan saja yang kita makan, melihat, mendengar, fikir, bertafakkur, rezeki akal, khayalan, itu semua kan. Ya, khayalan itu ada rezekinya di dalam apa? Berkekalan abadi kan. Itu pun melalui iman dia tunjukkan jalan keabadian. Sebab rezeki itu rezeki kalau itu adalah berterusan yang abadi. Nikmat itu nikmat kalau abadi berterusan. Kalau tidak, jadi nikmat kan, azab, siksa. Hatta untuk mengenali hanya satu rasa daripada begitu banyak jenis-jenis rezeki melalui satu alat bernama diri rasa yang terdapat pada lidah, telah diletakkan neraca-neraca maknawi yang halus sebanyak bilangan makanan atas diri rasa itu, untuk sebagai neraca menimbang semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala supaya memahami kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan syukur kepada Ar-Razzaq Al-Hakim itu. Betapa ada nikmat
di dunia. Bahkan kuwe zaiga itu, deria rasa itu boleh menimbang nikmat-nikmat dan makanan katalah di akhirat juga. Nanti akhirat akan jadi kembang lagi. Sebab nikmat-nikmat akhirat itu lagi halus, lagi sensitif. Dan Allah diri rasa pun akan mengembang begitu dan akan menimbang dan rasa nikmat-nikmat akhirat nanti. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita atas satu lidah yang kecil letak satu alat macam neraca ini dan menimbang semua, membezakan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta, contohnya katalah satu nikmat saja. Katalah nak isi perut, katalah kata mungkin nasi, kemudian satu lagi air, ataupun mungkin tak perlu untuk kerana hikmahnya nak isi perut kenyangkan saja, tak perlu dirasakan. Ataupun kita ambil makanan itu, buka perut terus isi sana, terus macam isi minyak kan, isi minyak kereta, sambung. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta alam ini dalam bentuk yang sangat indah, dan makanan-makanan itu sangat berbeza rasanya, bentuknya, package-nya, baunya. Lepas tu letak satu neraca atas lidah itu dan bezakan semuanya itu. Kenapa yang semua itu? Kan? Supaya manusia rasa dan melihat kebesaran Razak Al-Hakim itu, bagaimana mencipta semua itu, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadi sebagai mushtari, yani mushtari maksud dalam bahasa Arab pembeli, calon untuk nak membeli semua itu asalnya, yang asalnya di akhirat, dan melalui ibadat Allah SWT menggalakkan manusia buat ibadat melalui tunjukkan nikmat-nikmat itu. Kan? Melalui ibadat kita dapat nikmat-nikmat itu, rezeki itu berterusan di akhirat. Supaya kita beli untuk selama-lamanya. Ya, kita makan, minum di dunia ini sebagai apa? Display kan? Bukan asalnya. Contohnya saja. Ini bermakna, maksudnya sini, hakikat yang paling menakjubkan, paling kaya, paling menghairankan dan paling menawan, jazib dan paling lengkap dan paling unggul adalah pada rezeki. Mengumpul semua itu. Sekarang kita nampak bahawa sebagaimana setiap benda berhimpun di sekitar rezeki, kita tengok kan, pagi-pagi kalau tengok dari atas, semua makhluk bergerak ke sana ke sini apa? Cari rezeki. Mungkin haiwanat lebih awal keluar daripada burung-burung, dan semua haiwanat itu bergerak. Bergerak cari apa? Dah lapar, jadi rezeki. Manusia pun pergi kerja sana sini kan. Oh, macam jam. Kan? Semua, kalau katalah rezeki makanan semua orang dihantar rumahnya kan. Ramai orang tak keluar. Main di depan telefon internet saja. Rezeki datang. Jadi kenapa dia keluar jalan-jalan? Kan? Kenapa dia cari rezeki itu? Kenapa dia belajar? Kan? Tak perlu belajar. Sebab rezeki itu datang rumah. Kan? Tengok, untuk nak dapat rezeki itu, orang tu sejak kecil belajar, dapat tempat kerja, dan buat rumah, jadi rumah tangga, macam-macam lah, semua apa? Mencari rezeki, kan? Mulai itu dapat rezeki, seronok, jadi bahagia, kan? Jadi melalui itu Allah SWT gerakkan makhlukat melalui rezeki itu. Jadi semua jenisnya dari sekitar itu dan memandang kepada rezeki, demikianlah juga rezeki. Yani semua jenisnya secara maknawi dan mati, keadaan, yani hali dan kauli, berdiri dengan kesyukuran. Yani rezeki itu maksudnya, nikmat itu berkaim, boleh kita kata berterusan melalui kesyukuran. Dan terhasil daripada kesyukuran dan menghasilkan kesyukuran dan memperlihatkan kesyukuran. Ya. Semua nikmat dan rezeki itu. Ini kerana selera, yani pada selera, isytihah kita panggil itu,
dan keinginan terhadap rezeki adalah sejenis kesyukuran fitrah. Fitri yani. Syukru fitri. Sebab pada semua orang ada kan terhadap nikmat itu selera rasa, selera keinginan. Sebab kita manusia, pada manusia ada dia syahwah. Kuwai syahawiyah kita panggil itu. Dia selera. Kan? Tapi kita guna kuwai itu, dia itu, dia kepada yang halal kan. Kita kena itulah kita panggil ifat. Yani kepada haram tak ada keinginan, kepada halal ada. Kita guna di halal. Keinginan, isytihar itu, selera itu adalah sebagai syukur fitri. Yang semua orang macam tak cakap apa-apa pun. Kalau kita hidangkan di hadapannya nikmat-nikmatan, terus air liurnya turun. Kan? Terhadap kalau dia puasa kan, malam puasa macam mana kan? Itu adalah syukur fitri. Dan manakala merasai kelazatan dan nikmat adalah satu kesyukuran berbentuk bukan kesedaran. Yani gayri syuuri. Yani walaupun dia tak ada kesedaran pun, dia rasa apa itu sebagai syukur juga. Dan kesyukuran ini terdapat pada semua haiwan. Yani gayri syuuri, gayri akli boleh kata. Walaupun mereka mulai kesedaran, tak berapa sedar pun, tapi itu sebagai syukur gairi syuuri. Merasai kelazatan dan nikmat. Maka rasa juga kan, kalau melihat tu haiwanat tu dapat kelazatan itu menikmati lebih daripada manusia. Makanan yang mereka makan rumput ke air ke, mereka dapat kelazatan lebih daripada kelazatan manusia. Kalau walaupun manusia makan baklava katalah, ataupun makan durian yang sedap, musangking, tapi manusia masa makan itu dia fikir besok nak pergi kerja, nak buat banyak kerja lagi, semua hilang. Dia fikir masa lalu, fikir ayahnya, ibunya, masakan datang. Dia hilangkan kelazatan itu, dia kurang. Tapi haiwan bukan macam tu. Dan letak di depannya rumput yang segar, macam mana dia menikmati itu. Itu adalah syukur gairi syuuri, yang syukur yang mereka tunjukkan itu kesyukuran. Allah SWT melihat kan, nampak macam mana mereka makan makanan yang Allah sediakan. Kalau kita sediakan makanan di rumah, lepas itu tamu-tamu datang, kalau mereka belum terima kasih pun, mereka berselera nak makan dengan isytihar, dengan bergelojok-gelojok katalah. Orang yang buat masakan itu pun seronok. Orang dia suka masakan saya buatkan. Itu pun sebagai syukur ya, terima kasih kepada tuan rumah. Dan cuma manusia mengubah perihal kesyukuran fitri itu melalui kesesatan dan kekufuran. Ia pergi daripada kesyukuran kepada kesyirikan. Sebab dalam kesyukuran itu, dia sandarkan benda itu, manusia yang ghafil yang lain itu, sandarkan itu kepada makhlukat. Ini pokok yang buat begini. Lebah, kerana lebah inilah macam lebah tu dah sedap begini. Jadi, dia buat kesyukurannya seolah kepada makhlukat itu. Daripada syukur, dia pergi kepada kesyirikan. Dia syukur kepada, katalah kita pergi rumah orang buat makanan sebagai tetamu, kita pergi, lepas makan, kita kata terima kasih pinggan mangkuk, terima kasih kursi, terima kasih rumah dindingan, terima kasih semua itu, tak terima kasih kepada tuan rumah kan. Itulah macam tuan rumah marah macam tu kan. Begitu juga Allah SWT menciptakan semua benda sediakan untuk kita, orang yang tak nampak Allah SWT, dan syukur kata macam terima kasih sembahyang kepada benda-benda sama ada pokok ke lembu ke benda-benda itu kan, seolah-olah syukur kepada mereka, itu adalah kesyirikan. Malah bentuk dan rupa terhias indah
bau-bau yang sangat harum, rasa-rasa yang sangat sedap pada nikmat-nikmat yang berupa rezeki adalah para penyuruh kesyukuran. Yani benda-benda itu mendorong kita kepada kesyukuran. Kalau tidak, Allah SWT tak bagi bauan yang harum, rasa yang sedap itu, nikmat-nikmat yang berbeza, hiasan, packagingnya pun cantik kan. Kita tengok sebelum makan durian tu, packagingnya cantik, sedap. Nampak, oh menarik. Buka, oh kuning lagi. Kan? Macam mana menarik. Kan? Jadi, itu semua itu, yani, bukannya falsafah hikmahnya saja nak mengisi perut kan. Allah SWT mulai mencipta dengan bentuk yang begitu indah, itu adalah penyuruh kepada kesyukuran. Menarik kita, membawa kita fikir, buat tafakkur, tadabbur atasnya. Bagaimana Allah mencipta daripada tanah yang kering dan hitam ini, adalah baunya beza dan ada gulanya dan sangat sesuai untuk kita makan, sangat sihat kan. Buat tafakkur kan. Bismillah pada permulaan adalah kan, zikir pada permulaan. Kita apa? Bismillah pada permulaan zikir. Alhamdulillah pada akhirnya syukur, dan di tengah-tengah kita fikir, tafakkur. Bagaimana Allah SWT hantar kepada saya khususnya nikmat ini, atasnya tulis nama saya, dan sangat sesuai, sangat sesuai untuk kesihatan saya. Jadi ia semua itu mengundang benda hidup kepada kegembiraan, dan melalui kegembiraan ia mendorong kepada sejenis penghargaan kan, menghargai nikmat khususnya manusia, dan penghormatan. Lalu itu pun melahirkan kesyukuran maknawi. Ada syukur maknawi. Syukur maknawi itu menghargai nikmat, yang melihat nikmat itu adalah nikmat diinamkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan rasa gembira, seronok itu adalah melahirkan sebagai penghargaan terhadap nikmat itu. Khususnya pada bulan Ramadan. Dan khususnya pada bulan Ramadan, kita lebih menghargai nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lapar sangat tu, hari pertama kedua lagi kan. Sebagaimana kita setitis air pun, satu roti kering ataupun nasi kosong pun kan, banyak kita menghargai. Itulah syukur maknawi. Ia juga menarik pandangan makhluk yang berakal ataupun pandangan makhluk yang ada kesedaran syuur kepada pengamatan dan menggalakkannya kepada penghargaan. Nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmatnya menggalakkannya kepada penghormatan. Melalui ia membimbing kepada kesyukuran berbentuk kata-kata dan perbuatan. Kesyukuran apa? Kesyukuran qauli dan fi'li. Yani, Alhamdulillah, syukur, Ya Allah, terima kasih kan. Lepas tu, solat kan. Perbuatan, yani syukur perbuatan, solat ataupun sedekah, zakat. Yang itu fi'li yang kita buat, itu syukur fi'li terhadap nikmat Allah SWT. Qauli kan. Yani membimbing manusia ini kepada syukur qauli dan fi'li yang melahirkan kesyukuran dan merasakan kepadanya kelazatan dan kenikmatan yang paling tinggi dan manis di dalam kesyukuran. Melalui itu kita masa melihat dan merasa itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dapat menghargai nikmat itu, nilai nikmat itu naik ke atas kan. Bayangkan kita bila di tepi jalan satu makanan ataupun buah, makan kan, terus makan. Bayangkan, katalah kita sampai rumah ada buah yang sama tapi atasnya itu daripada Agung Sultan hantar kepada kita. Macam mana kan? Dan kita sebelum makan pun dapat kelazatan daripada benda itu. Dan mungkin kita ambil gambar dulu, share dalam media sosial, sampai busuk kita jaga dia tak makan. Kan, tunjuk ke orang. Bila nak busuk baru makan. Kan? Sebab kita tahu itu daripada Sultan. Kan? Lagi menghargai.
Hakaza. Ketika kita rasa nikmat-nikmat itu terdapat Allah Subhanahu wa taala, Sultanul Salatin, kan? Malikin Nas, kan? Ia memperoleh bahawa rezeki dan nikmat yang lezat itu bersama-sama dengan kelezatan zahirnya yang singkat dan sementara ia memperoleh tolehan ar-rahmat, yang iltifat rahmani yang mengandungi kelezatan kenikmatan yang berterusan, hakiki dan tiada batasan. Sebab iltifat rahmani, kita melihat Allah SWT melihat kita dan menghantar kepada rezeki itu, dia kenali kita. Macam Sultan tadi kita bagi contoh. Dia kenali kita dan kita tahu nikmat itu daripada dia. Asalnya pun daripada dia. Jadi melalui itu dapat satu kelezatan sebab kita tahu nikmat itu akan berterusan abadi. Dan nikmat yang hakiki dan tiada batasan, kita melihat nikmat-nikmat itu akan berterusan di syurga. Sebab daripada Allah Ar-Rahman yang tunjukkan, kenalkan kepada kita semua nikmat-nikmat itu, kan? Kalau tak berterusan contohnya, kalau tak berterusan, katalah nikmat masa muda, ataupun nikmat ibu, ayah, para anak-anak, kan? Semua melihat, mendengar, semua nikmat-nikmat itu, Allah SWT tunjukkan kepada kita, kan? Kalau tak bagi lagi, selama-lamanya dah putus semua, jadi nikmat, azab, kan, siksa. Jadi semasa kita melihat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yani melalui itu kita melihat, kita faham kelezatan nikmat itu akan berterusan dan kita dapat nikmat hakiki yang tiada batasan. Ya. Yani ia membuatkan manusia memikirkan tolehan lazat. Yani tolehan lazat yang tiada taranya. Yani kalau sekali hari itu saya nampak katalah Presiden Turki datang juga di Malaysia, kan. Semua orang nak jumpa dengan dia. Kalau sekali dia nampak, bagi saya, kalau ambil gambar dia, sudah. Hari itu saya nampak seorang, dia cium tangan dia, kata, dia gurau, dia kata, saya tak nak cuci lagi tangan ini. Dia macam dia sebagai gurau. Tapi Sayyidina Osman radhiyallahu anh, sebab dia bai'ah dengan Nabi SAW, tangan yang bai'ah kepada Nabi SAW, tangan itu dia tak guna lagi benda-benda yang tak elok. Tangan itu, sebab dia bai'ah kepada Rasulullah SAW, tempat yang kita tak kan, dia tak guna di sana. Macam mana lagi, kan, iltifat rahmani Allah Subhanahu wa taala, kalau sekali reda daripada kita, cukup sekali. Sebab Allah Subhanahu wa taala tahu masa akan datang dan masa yang sudah lalu kita. Kalau reda maksudnya masa itu, Allah SWT melihat masa akan datang kita. Kalau masa akan datang kita ada perkara yang benda yang Allah SWT tak reda, langgar ataupun apa saja, Allah SWT masa itu pun tak reda. Tapi Allah SWT kalau reda sekali, maksudnya Rasulullah SAW kata apa di perang sebelum perang Tabuk, Jaishul Usrah, dipanggil Jaishul Osman radhiyallahu anh, sebab 1/3 tentera itu dilengkapkan oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anh. Nabi SAW kata, selepas ini apa saja yang Osman buat sudah tak kira lagi, maksudnya sudah lepas. Yani dia buat belanjaan itu sangat banyak, masa itu sangat berkeperluan, dan 1/3 tentera dia yang lengkapkan dengan untanya dan barangnya semua. Nabi SAW kata, sudah, yani lepas apa saja yang Osman buat, yani katalah, kan, maksudnya keburukan, kejahatan, semua tidak dikira lagi. Sudah, yang dia dapat lepas, yang lulus maksudnya. Ya, jadilah sekali tolehan Allah Subhanahu wa taala itu dapat satu kelezatan yang sangat manis. Kalau dalam mimpi pun kalau nampak sekali, kan, Rasulullah SAW, Masya Allah, kan. Bayangkan lagi tolehan Allah Subhanahu wa taala, iltifat
melihat sekali, kenali kamu. Reda daripada kamu macam mana? Ya, ya Allah. Justru rezeki merupakan satu khazanah lengkap yang sangat menilai dan kaya melalui perantaraan syukur. Melalui syukur. Rezeki itu merupakan khazanah lengkap yang sangat bernilai dan kaya, tapi melalui syukur. Manakala melalui kekufuran, nikmat manusia akan jatuh ke tahap yang paling rendah. Nikmat itu, melalui kekufuran itu, akan jatuh tahap yang paling rendah. Sebab nikmat itu dia sandarkan kepada makhlukat, kepada pokok ke haiwan ke bersandar tak kenal Allah, dan dia tak melihat ikatan in'am antara nikmat dan mun'im Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir, kenapa mereka tak kufur? Mereka tak syukur pada nikmat. Adakah mereka tidak melihat nikmat-nikmat itu? Melihat juga. Tapi mereka tak melihat apa? Mereka tak melihat in'am yang diberikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ikatan antara nikmat dan mun'im Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nampak ikatan itu, hubungan itu. Sebab tu dia hubungkan dengan makhlukat. Jadi terima kasih sembah benda-benda itu tak kenali Allah. Jadi melalui itu maksudnya sebagaimana telah diterangkan dalam kalimah ke-6, apabila diri rasa, contohnya satu contoh saja, semuanya boleh kita kiaskan yang melalui ini. Diri rasa menghadap kepada rezeki, kalau atas nama Allah, kalau kita guna atas nama Allah, yang melalui tugas kesyukuran yang mana yang kita makan, kerana nak menikmati, kerana nak memahami nilai nikmat dalam nikmat itu dan mensyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diri rasa pada itu bagaikan piasat dan bersyukur dan pemantau. Kita panggil dalam bahasa mufattish, yani kan, sultan yang tinggi pangkatnya di dapur yang tidak terkira bagi rahmat ilahi yang tiada kesudahan. Yani dia sebagai katalah pemantau atau penilai piasat sultan untuk nikmat-nikmat itu. Dia rasa tengok macam mana kan, dia bagi nilai. Sekiranya ia kalau digunakan, diri rasa itu digunakan atas nama nafsu, dan nafsu itu tak kira halal haram, yang mana lebih banyak bagi kelazatan, silakan. Janji bagi kelazatan. Yani menghadap kepada rezeki tanpa memikirkan kesyukuran pada pemberi nikmat rezeki, maka daripada kedudukan sebagai pemantau yang tinggi pangkatnya, diri rasa pada lidah itu jatuh ke tahap sebagai penghalang di kilang perut dan penjaga pintu kandang perut. Sebagaimana khadam rezeki ini jatuh ke tahap tersebut kerana tidak bersyukur. Demikianlah juga perihal rezeki atau mahiyat rezeki dan sekalian pembantunya juga akan jatuh nilainya. Jadi daripada kedudukan yang paling tinggi, semua alat yang Allah SWT bagi, tejhizat, his, hawas, emosi, diri rasa, semua itu mereka jatuh ke tahap yang paling rendah. Mereka jatuh dalam keadaan yang berlawanan dan bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakeza mata, atau guna di jalan Allah atau guna di jalan nafsu. Atau guna di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia naik jadi nazir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melihat, menilai, ya, kerana atas nama Allah Subhanahu Wa Taala buat tafakkur tadabbur alam ini. Kalau tidak jatuh satu rendah yang sangat sangat jatuh, sangat saya panggil tu dalam satu risalah, risalah ke apa, kalimah ke-6 kan, mata. Kalau mata itu guna, kalau kerana nafsu, ada satu perkataan yang Ustaz kena di sana, nanti tolong antum tengok di sana. Okey, dia kata apa? Demikianlah juga perihal rezeki dan sekalian pembantunya juga akan jatuh nilainya daripada kedudukan yang paling tinggi jatuh ke paling rendah. Okey. Jadi kayu ukur kesyukuran di sini, saya nak ringkaskan saja insyaAllah. Kayu ukur kesyukuran ialah rasa kanaat dan iktisad. Maksudnya kanaat dan iktisad itu adalah
kaya ukur kesyukuran. Kanaat, iktisad, keredaan dan kegembiraan. Maksudnya kita syukur. So orang yang mensyukur nikmat itu dan rasa kanaat, rasa cukup dan buat iktisad, tak membazir, tak buat israf, hormat buat terhadap nikmat itu adalah seperti kesyukuran. Neraca ketidaksyukuran pula ataupun neraca kekufuran pula ialah ketamakan, pembaziran, kebiadaban terhadap nikmat. Memakan apa jua yang ditemui tanpa mengira halal dan haram. Itu adalah kaya ukur neraca ketidaksyukuran. Yani, bayangkan seorang sahabat kita bagi kepada satu hadiah. Dia melihat, kita ambil hadiah itu, letak, buang dan pijak atasnya. Ataupun ambil terus buang. Dan orang itu marah, kan kawan kita marah. Tak bagi lagi nanti. Akhirnya Allah SWT terhadap nikmat itu tidak menghargai, tak buat israf, pembaziran dan buang begitu, tak menghormati nikmat itu, kan? Itu jadikan adalah mengkufuri nikmat ya Allah terhadap orang itu. Jadi inna azabi lasyadid, katakan Allah Subhanahu wa taala, azab itu siksaan sangat besar dan kurangkan nikmat itu, tak bagi rezeki lagi. Dia tarik balik nikmat itu kalau tak syukuri. Nikmat apa saja. Jangan kita faham saja makan minum. Masa muda kata nikmat masa muda, kalau kita syukuri itu, yani guna di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam tarbiyat Islamiyah, dapat masa muda yang abadi, kan? Hakeza. Jadi tamak pula adalah sebab keterhalangan, sebagaimana merupakan ketidaksyukuran, malah merupakan perantara kehinaan, ketamakan itu maksudnya. Saya bagi beberapa contoh di sini, kita boleh melihat. Jadi di sini saya kata apa? Di sana terdapat jenis-jenis kesyukuran yang paling lengkap dan menjadi fihrist. Fihrist yani umum. Syukuran itu adalah ialah solat. Maksudnya solat adalah syukur fiili, tapi melalui solat itu kita tunjukkan ibadat semua mahlukat. Yani tesbih, tazim, syukur. Sebab kerangka solat itu ketika melihatnya, subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, adalah pada masa yang sama tesbih, tazim dan ibadat makhluk-makhluk yang lain. Melalui solat itu kita berdiri seperti pokok-pokok, kan, kadang-kadang ruku seperti kadang-kadang macam buntut sebagian haiwanat, dan kadang-kadang sujud seperti haiwanat yang yamshi ala batnihi, haiwan-haiwan yang berjalan atas perutnya, kan. Melalui solat itu macam fihrist semua jenis kesyukuran, ya. Malah terdapat keimanan yang murni dalam kesyukuran dan ada tauhid yang tulus. Dalam syukur itu maksudnya ada keimanan yang murni. Sebab orang itu melihat mulai syukur itu nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan khas kepada dirinya sendiri dan tidak bagi kepada yang lain, dan syukur mengkhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kata lahul mulku wa lahul hamdu. Alhamdu maksudnya hamd dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang memakan apple ataupun buah yang lain mengucapkan alhamdulillah dan mengumumkan menurut kesyukuran itu bahawa apple itu adalah cenderamata tangan kudrat Allah Subhanahu wa taala dan hadiah khazanah rahmat secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan dia beritikad begitu, orang itu menyerahkan setiap benda, sama ada juzi atau kulli, kepada tangan kudratnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lebah bagi madu itu, tapi melihat atas lebah tangan Allah Subhanahu wa taala, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat belakang semua pokok itu tangan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Dan dia meyakini bahawa terdapat jelmaan rahmat pada setiap benda. Setiap benda ada jelmaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia menerangkan keimanan yang hakiki dan ketauhidan yang tulus
dengan kesyukuran itu. Ya. Okey, kita ringkaskan sini natijahnya. Khulasatul kalam. Okey, maka perantara itu untuk menaikkan manusia ke tahap ahsanut taqwim, yang merupakan kedudukan tertinggi bagi kumpulan atau kelengkapan ini ialah kesyukuran. Yani manusia ini melalui syukur itu ialah naik ke ahsanut taqwim, ya. Jadi dapat satu kedudukan yang layak kepada ahsanut taqwim itu, dan layak dapat menjadi macam itu, layak masuk ke syurga sebab dapat semacam fitrah seperti berlian, kan. Tapi melalui apa? Kekufuran pula. Jika tiada kesyukuran, maka manusia akan jatuh ke asfal safilin dan melakukan satu kezaliman yang besar kepada dirinya sendiri mula-mula. Dan sebab jadikan berlian itu mengubah kepada arang batu. Jadikan layak dibakar di neraka. Ya. Melalui yang dia tak buat tugas kesyukuran itu, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tutup. Yani katalah iman pun nikmat, kan? Iman, Islam, semua nikmat-nikmat itu dia tutup. Mengkufuri melalui nikmat itu dapat ke darajat yang paling serendah-rendah darajat, dan mengubah fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala mencipta seperti berlian, mengubah kepada arang batu. Sedangkan kedua-duanya karbon, kan? Berlian pun, arang batu pun, asasnya karbon, tapi satunya jadi berlian, satunya jadi arang batu. Arang batu layak masuk dibakar, kan, di neraka. Jadi seperti fitrah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, macam berlian, kan, dan fitrah Abu Jahil seperti arang batu, kan, serendah-rendah martabatnya. Hasil kalam, asas yang paling besar daripada 4 asas jalan, ubudiyah dan mahbubiyah, yang merupakan jalan yang paling tinggi dan paling mulia, ialah kesyukuran. Jadi 4 asas itu, yang 4 asas Ustaz kirakan di sini sebagai 4 asas yang jalan, yang Ustaz kira untuk dirinya sendiri. Ajz mutlak, fakr mutlak, syauk mutlak, dan syukur mutlak. Syukur, yang satunya syukur. Ajz, yani terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kita rasa ajz mutlak, yani tidak ada sebesar zarrah pun kekuatan pada manusia. Terhadap kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala kita ajz, yani tunjukkan kelemahan itu kepada terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Fakr mutlak hakeza, al-fakru ilallah, yang orang berbangga-bangga dengan fakr, kemiskinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sebab keperluan manusia, hajatnya tiada batasnya, tapi kekayaan tak ada miliknya. Maksudnya fakr mutlak. Yani fakr mutlak katalah mutlak, sebesar zarrah pun tidak memiliki sesuatu benda. Syauq mutlak maksudnya semangat, yang sentiasa semangat, tidak ada putus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syauq, yani sebab dia buat tugasnya sendiri, tugasnya sahaja, tak campur tugas Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa semangat dalam usaha urusan. Dia tahu tugas saya hanya sampaikan tabligh kepada kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat tugasnya, tanggungjawabnya, dia tak campur urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat syauq mutlak, dan akhirnya apa? Syukur mutlak. Yani syukur mutlak maksudnya apa? Kalau kata mutlak itu tidak ada maksudnya sebesar zarrah pun dalamnya kekufuran. Yani sebesar zarrah pun tidak kekufuran, tidak menutup nikmat, dan sentiasa apa? Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur mutlak. 4 asas ini saya jadikan sebagai 4 asas juga sebagai risalah An-Nur. Itu pun tidak asas yang paling besar daripada 4 asas, ialah jalan ubudiyah dan mahbubiyah. Yani mahbubiyah maksudnya apa kita panggil sini?
mereka yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai mereka. Kan? In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jadi mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Jadi satu tahap kita bangun makam mahbubiyah. Mahbub melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat makam itu melalui apa? Ubudiyah yang kita buat insyaallah itu. Okey, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minasy syakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil syakirin wal hamidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wa ahlu da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Okey.